Terima kasih Mizadi Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon selamat Timur Sabah Zon yang berakhir hari ini dilanjutkan hingga 29 Oktober ini berkuat kuasa esok dari pukul 6 petang hingga 6 pagi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din berkata perintah berkurung berkenaan meliputi kawasan perairan daerah Tawau, Sempurna, Kunak, Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Dalam kenyataan media di Kota Kinabalu, Datuk Ramli memberitahu orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dikendaki berada di dalam rumah dan tidak dibenarkan memasuki kawasan yang diisytiharkan pada waktu tersebut. Langkah meneruskan perintah berkurung berkenaan adalah bagi memastikan kawasan perairan terlibat tidak diceroboh pengganas yang boleh mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa serta pelancong yang berkunjung ke pulau-pulau perairan sekitar. Ini kerana berdasarkan maklumat yang diterima, kumpulan dari selatan Filipina yang menjalankan aktiviti penculikan untuk mendapatkan wang tebusan serta kumpulan Abu Sayyaf masih cuba menceroboh perairan Zon untuk menculik dan melakukan jenayah rentas sempadan. Perintah berkurung ini juga akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan serta menimbulkan rasa selamat dalam kalangan pengusaha chalet dan nelayan melalui kehadiran anggota keselamatan. Rondaan Maritim Tiga Pihak atau Trilateral Maritime Patrol TMP membabitkan Malaysia, Indonesia dan Filipina berjaya mengekang jenayah rentas sempadan di perairan Sulu. Bagi meneruskan kelangsungan rondaan dan hubungan baik antara negara terbabit, satu pertemuan antara kapal KD Selangor dan kapal BRP Emilio Liwanag diadakan di Lima Batu Nautika Tenggara Pulau Tagana, Filipina. Wartawan Iswadiman Syamsuddin dan jurukamera Saziri Ibin yang mengikuti pertemuan itu ada laporannya. Rondaan Maritim Tiga Pihak TMP merupakan susulan kejayaan model Malacca Strait Patrol MSP yang digunapakai dalam mengurangkan kadar jenayah di Selat Melaka sejak 10 tahun lalu. Pertemuan secara terkoordinasi itu dilaksanakan selepas Indomalpi TMP dilancarkan 19 Jun lalu di Tarakan Indonesia yang diilhamkan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin. Kapal KD Selangor diketuai Pegawai Memerintah Komander Khairi Syarizal Haji Solihin, manakala kapal BRP Emilio Liwanag diketuai Lieutenant Commander Leo Amor A. Vidal. Ini satu pertemuan yang amat baik bagi kedua negara iaitu Malaysia dan juga Filipina di dalam bersama-sama mencegah jenayah pelalunan, human trafficking dan sebagainya bagi mengurangkan isu-isu ini berleluasa di sebelah pantai Sabah. Bagi Lieutenant Commander kapal BRP Emilio Liwanag, Leo Amor A. Vidal, pertemuan yang julung kalinya diadakan di sepadan Malaysia, Filipina ini perlu diteruskan. The Philippine Navy and the Royal Malaysian Navy is working hand in hand to counter all the bad activities in our areas, common areas. Seorang anggota tentera laut Filipina yang pernah menetap di Keningau semasa zaman kanak-kanaknya amat menghargai pertemuan seperti ini. Aku gembira dapat aku naik di kapal ini, ke kapal Malaysia, dapat nampak apa-apa yang ada di sini, cantik. Semoga kita dapat can still manage to keep our relation together. Rondaan di perairan Sulu penting bagi membentras ancaman militan Abu Sayyaf dan Daesh. Ini membuktikan kesungguhan kerajaan Malaysia dan Filipina memastikan keselamatan maritim di perairan itu. Pertemuan antara kapal KD Selangor dan kapal dari negara jiran Filipina menerusi Trilateral Maritime Patrol membuktikan kesungguhan kedua-dua negara dalam memelihara keselamatan di perairan sempadan antara Malaysia dan Filipina. Ia sejajar dengan hasrat kedua-dua negara dalam memastikan ia bebas daripada sebarang ancaman keganasan jenayah rentas sempadan maupun ancaman keganasan daripada kumpulan Daesh. Laporan bersama saya Iswadiman Syamsuddin dan rakan juru kamera Saziri Ibin untuk RTM.
Sebuah asrama harian luar bandar dirancang dibina di Sekolah Kebangsaan SK Pulau Belambangan Banggi Kudat bermula Mac tahun depan. Projek Tanggungjawab Sosial Koperasi CSR Petroleum Nasional Berhad Petronas tersebut bakal memberi keselesaan kepada murid-murid yang sebelum ini menghadapi kesukaran untuk hadir ke sekolah setiap hari. Laporan lanjut bersama-sama Juliana Bangut dan Roslia Gondela yang menyertai lawatan media ke sekolah berkenaan. SK Pulau Belambangan yang dibuka sejak tahun 1980-an kini mempunyai 76 pelajar dan 11 guru. Seawal pukul 5 pagi, murid-murid dari Kampung Batu Sirih akan menaiki bot selama 2 jam dan sementara pelajar dari Kampung Lok Simpul akan berjalan kaki selama 2 jam untuk ke sekolah ini. Keadaan tersebut menyebabkan kehadiran murid ke sekolah tidak memberangsangkan kerana faktor cuaca, masalah kewangan, berikutan tambang bot dan kesukaran untuk berjalan kaki setiap hari. Sehubungan itu, projek asrama harian luar bandar Petronas ini yang dijangka siap sepenuhnya pada bulan Ogos 2019 merangkumi pembinaan blok bangunan asrama yang mampu menempatkan 120 pelajar. Surau dan Dewan Makan dapat memberi sinar baharu untuk murid terlibat. Berdasarkan kepada lokasi geografi tempat tinggal budak-budak di sini, kadang dipisahkan oleh lautan, dipisahkan oleh hutan tebal. Jadi itu menyebabkan mereka tidak dapat hadir di sekolah setiap hari. Baru mencapai 40% setiap purata dia kehadiran. Saya percaya kalau adanya pembinaan asrama ini, prestasi murid mungkin akan meningkat, bukan lagi mungkin, tapi kami percaya dan yakin. Sebab kami pernah buktikan pada tahun 2015. dengan peningkatan yang terbaik. Selama 20 tahun inilah yang di saat-saat dinantikan oleh ibu bapa memerlukan asrama desa yang untuk murid-murid di SK Pulau Belambangan. Terdapat 3 buah kampung di pulau ini iaitu Kampung Selamat, Kampung Lok Simpul dan Kampung Batu Sirih yang penduduknya dari Kampung Bajau Ubian dan menjadi nelayan untuk menampung kehidupan seharian. Sekian berita 5 dari Sabah petang ini, teruskan dengan Miza di Angkasa Puri. Silakan.